Macam mana yang dikatakan rahsia? Rahsia ni macam mana yang kita nak kena faham rahsia ni? Sebab dia ada kata sebagai contoh, kita ambil bab sir, yang dikatakan sir. Sebagai satu benda yang paling simple adalah sir. Setiap-tiap permulaan sifat itu tiada bersekutu dengan zat itu sendiri. Dia ada kata apa? Sifat itu tidak pernah bersekutu dengan zat. Apa dia? Yang pertama, dia ada kata tiada bercerai dengan zat. Yang kedua, tiada bersekutu dengan zat. Apa yang dikatakan tiada bercerai dengan zat? Apa yang dikatakan tiada bersekutu dengan zat sekalipun? Jadi apa bezanya zat dengan sifat, sifat dengan zat? Assalamualaikum. Assalamualaikum Rabbi. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Kekasih Awal dan Akhir yang dinyanyikan oleh Jamal Abdillah. Liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada paras rupa. Baik, apa yang kita nak faham dalam lirik kali ini? Sebab dia ada kata malam menanti siang, siang menanti malam. Apa yang kita nak kena faham? Apa yang menantikan tu? Sebenarnya apa yang dia nak cakapkan di situ, malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada paras rupa. Nak cerita di sini, sebenarnya perjalanan seseorang itu. Apa yang dikatakan perjalanan seseorang itu? Sebagai contoh, kita tengok dalam surah Wal-As, dia ada kata demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beramal soleh. Apa yang kita nak kena faham? Sebab dia ada kata di situ Wal-As. Dia ada kata apa? Wal-As tu maksudnya demi masa. Apa yang dikatakan demi masa? Sebab dalam surah ni setiap kali bermula dengan huruf waw, Tuhan bersumpah dengan waw sumpah. Dia panggil di situ. Apa yang kita nak kena faham dengan waw sumpah? Di sini yang kita nak kena faham, demi masa tu apa sebenarnya? Apa yang dia katakan demi, apa yang dia katakan masa? Adakah dia sama? Demi ini lain, masa ini lain. Apa yang dia katakan masa? Sebab tu dalam lirik dia ada kata malam nanti siang, siang nanti malam, bagai berkurun lamanya. Di sini kita nak kena faham betul-betul apa yang dia katakan. Sebenarnya yang dia katakan demi masa ni, kita kena tahu akan perjalanan diri kita sendiri, sejauh mana perjalanan kita menuju kepada Tuhan. Di situ yang kita nak kena faham. Lepas tu dia ada kata pula manusia itu dalam kerugian. Apa yang dikatakan rugi? Rugi apa sebenarnya? Rugi yang tak buat amal ke? Rugi tak kenal diri? Jadi di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Rugi apa? Kita nak kena tahu sebenarnya apa yang dikatakan rugi. Manusia ni rugi. Manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Apa yang dikata beriman tu? Beriman sebab membuat amalan ke? Beriman akan mengenal akan diri mereka sendiri. Di sini kita nak kena faham betul-betul. Kalau kita tak faham, macam mana kita baca ayat itu seperti itu saja. Sebab tu kita nak buatkan sesuatu benda, kita kena ada ilmu itu dulu, baru kita boleh buat amal. Kalau seseorang itu buat amal tanpa ilmu, maka sia-sia. Macam bagi dia katakan buat syariat tanpa hakikat sia-sia, buat hakikat tanpa syariat batal. Jadi kita nak kena faham betul-betul apa yang dikatakan syariat, apa yang dikatakan hakikat, apa yang dikatakan hakikat, apa yang dikatakan syariat, yang dikatakan sia-sia dan dikatakan batal. Di sini kita nak kena faham. Kalau tidak, demi masa manusia itu dalam kerugian. Walaupun kamu membuat amal tapi kamu tidak ada ilmu tentang itu, maka sia-sia. Jadi di sini kamu nak kena faham betul-betul. Jadi kita nak kena tahu di mana kerugian manusia itu. Adakah kamu beriman dengan apa yang kamu lakukan tanpa dengan ilmu pengetahuan? Di sini kita nak kena faham. Kalau tidak, kamu akan rugi. Sebab tu dah ada kata dalam lirik dia, malam nanti siang, siang nanti malam, bagai berkurun lamanya masa memisahkan kita hingga ku terlupa pada paras rupa. Di sini kita nak kena tahu. Lepas dia dah ada kata di situ kita dalam kerugian, bila kita menyedari, rupanya kita kena kenal akan diri kita sendiri, barulah mereka tidak ada dalam kerugian. Di situlah yang dia katakan beriman. Hendaklah kamu mengenal akan diri kamu sendiri. Bila kamu dah faham, rupanya hingga ku terlupa pada paras rupa.
Di sini yang kita nak kena tahu. Hingga aku terlupa pada paras rupa, iaitu kamu kena tahu akan diri kamu sendiri. Kamu kena kenal akan diri kamu sendiri. Adakah diri itu ada rupa? Di sini yang nak ditegaskan, kita nak kena tahu betul-betul adakah diri itu mempunyai rupa. Rupa yang macam mana yang kita nak kena tahu. Manusia ini pelbagai rupa dia ada, tetapi tiada yang terkecuali. Apa yang terkecuali itu? Walaupun kita tengok muka seseorang itu tidak sama, tetapi ada yang sama. Apa yang sama? Sebagai contoh, setiap manusia itu ada mempunyai telinga, mata, hidung, kening dan sebagainya, tangan, kaki, apa sekalipun kita dah kena tahu. Benda itu sama. Di situ yang dia nak kena faham. Hingga aku terlupa pada paras rupa. Apa yang dia katakan rupa ni? Di sini yang harus kamu kena kenal diri. Apabila kamu kenal diri, maka semuanya sama saja, tidak ada beza dan terkecuali sekalipun. Walaupun kamu berfahaman agama sekali yang berlainan daripada apa yang kamu berpegang pada agama kamu sekarang, tetapi di situ yang kita nak kena faham, yang dikatakan terlupa. Di sini bila kita faham betul-betul akan diri kita, rupanya tidak ada beza sekalipun walaupun kita berkefahaman yang lain. Di sini kita nak kena faham, apabila kita dah tahu akan diri seseorang itu, sesungguhnya manusia tidak ada kerugian sekalipun, barulah kamu akan faham tentang ilmunya, barulah kamu tahu apa yang nak diamalkannya. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Malam mencari mimpi, siang mencari erti, tersikap 1000 makna, terucap 1000 kata, terkupaslah rahsia. Kita nak kena faham di sini. Di sini dah dikatakan malam mencari mimpi, siang mencari erti. Sebelum ni dia dah kata malam menanti siang, nanti malam. Sekarang dia ada kata pula malam mencari mimpi, siang mencari erti. Sebenarnya sebagai contohlah, seseorang itu apabila dia ingin tahu akan sesuatu itu, dia akan mencari erti yang orang lain tak pernah terfikir. Sebagai contoh, seseorang itu mengenal diri melalui mimpi, mengenal diri melalui tidur, sebagainya. Tidur dengan mimpi ni satu yang berbeza, tetapi pada asalnya orang yang nak bermimpi kena tidur. Tapi orang yang terjaga pun dia sebenarnya bermimpi. Macam mana kamu nak kena faham orang yang bermimpi sebenarnya dan orang yang sedang tidur? Walaupun orang itu sedang berjaga dengan kesedaran yang sekarang dicubit terasa sakit, tapi dia tidak sedar orang itu sebenarnya sedang bermimpi. Yang tidur biasanya tidur, tetapi bagaimana yang dikatakan mimpi dengan tidur? Sekarang ni kita nak kena tahu betul-betul. Malam mencari mimpi, siang mencari erti. Apa yang dikatakan itu sebenarnya? Sebagai contoh, kamu sedang mencari akan sesuatu kefahaman, soalan demi soalan kamu mencari. Bila kamu dapat soalan, kamu dapat jawapan. Bila kamu dapat jawapan, kamu dapat soalan balik. Dia bersilih ganti, dia tidak ada selain daripada itu. Mencari dan terus mencari. Itulah kehidupan seseorang yang ingin mencari jawapan yang terlalu abadi. Jadi di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Jadi kamu kena tahu soalan demi soalan, soalan apa yang kamu kena faham. Sebagai contoh, orang kata soalan mengenal diri. Jadi kamu fokuskan dalam mengenal diri itu sendiri. Jadi bagaimana hendak kamu kenal diri? Apabila kamu telah ingin mengenal diri betul-betul, orang kata kalau nak kenal diri ini secara automatik kamu akan kenal Allah. Sebenarnya kamu nak kenal Allah, tetapi kamu nak kenal diri. Tetapi di situ telah ada dua. Kamu nak kena faham betul-betul, kamu nak kenal diri ke kamu nak kenal Allah? Tapi kamu nak kenal Allah, kena kenal diri. Bila kamu kenal diri, kamu nak kenal ada Allah pula. Bila kamu nak kenal Allah, banyak pula pecahan dia. Jadi banyak benda yang kamu nak kena kenal. Bila kamu dah banyak terlalu benda yang kamu nak kenal, benda kamu nak kenal satu, tetapi pecahan yang bersifat siul terlalu banyak. Jadi kamu pun akan rasa macam banyak betul nak kena tahu, banyak betul nak kenal. Inilah namanya kefahaman yang nak menajamkan kamu. Dengan siul itulah kamu dapat tahu yang di mana siul itu lurusnya di situ. Orang yang mudah mendapat jalan yang lurus, sebenarnya mereka tersesat di dalam terang, mudah tergelincir, mudah terkeliru dan mudah diperbodohkan oleh diri mereka sendiri, iaitu nafsu-nafsu mereka sendiri. Jadi di situ yang kamu nak kena faham betul-betul. Apabila seseorang itu telah mengenal dirinya, secara automatik dia akan kenal Tuhannya. Sebab firman-Nya dia telah ada mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Bila seseorang itu ingin mengenal diri, maka kenal akan Tuhannya. Tak kala ia mengenal diri, maka binasalah dirinya. Jadi kamu kenal diri kamu dulu bulat-bulat, sampai kamu khatam, sampai tidak ada kerak-kerak sekalipun, secara automatik kamu akan kenal Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau kamu kenal Allah Ta'ala tanpa melalui kenal diri, maka kamu tidak akan kenal. Macam mana pun kamu kena kenal Allah Ta'ala dulu, baru kamu boleh mengenal
diri kamu sendiri, ataupun kamu kena faham betul-betul, kamu kena kenal diri kamu itu sendiri secara solidnya sekalipun, barulah kamu akan dapat kenal Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengenal dirinya tanpa melalui Muhammad, maka orang itu adalah orang yang bodoh. Barang siapa yang mengenal Allah tanpa melalui Muhammad, itulah ada orang yang paling bebal sekali. Jadi di situ kamu nak kena faham. Jadi kamu kena kenal Muhammad. Muhammad ini siapa pula? Tidak ada mengatakan firman sekalipun hendaklah kamu kenal Muhammad baru kamu kenal Allah. Tapi dia ada kata kenal diri dulu baru kenal Allah. Di mana Muhammad ni letaknya? Macam mana Muhammad ni boleh timbul? Bila kamu kenal diri, barulah kamu tahu di mana itu Muhammad. Sebab itu dalam lirik dia ada kata tersingkat 1000 makna, terucap 1000 kata. Dia bermakna terlalu mencari. Dia ada kata si yang mencari erti tersingkat 1000 makna sekalipun, barulah kamu faham rupanya benda ni ada makna. Tetapi di situ juga, tetapi dengan yang terlalu banyak, terlalu solid ini sekalian menyebabkan kamu akan faham akan sesuatu itu, barulah kamu tahu satu kedudukan yang macam mana yang dikatakan beriman itu sendiri. Barulah kamu akan cakap terucap 1000 kata. Kupas 1000 rahsia ni macam mana sebenarnya? Sebab dalam lirik dia ada kata terucap 1000 makna, terkupas 1000 rahsia. Macam mana yang dikatakan terkupaslah 1000 rahsia ni? Rahsia ni macam mana? Rahsia yang kita nak kena faham. Sebab dalam lirik dia ada kata sebegitu, terucap 1000 kata, terkupaslah rahsia. Macam mana yang dikatakan rahsia? Rahsia ni macam mana yang kita nak kena faham rahsia ni? Sebab dia ada kata sebagai contoh, kita ambil bab sir, yang dikatakan sir sebagai satu benda yang paling simple adalah sir. Setiap-tiap permulaan sifat itu tiada bersekutu dengan zat itu sendiri. Dia ada kata apa? Sifat itu tidak pernah bersekutu dengan zat. Apa dia? Yang pertama, dia ada kata tiada bercerai dengan zat. Yang kedua, tiada bersekutu dengan zat. Apa yang dikatakan tiada bercerai dengan zat? Apa yang dikatakan tiada bersekutu dengan zat sekalipun? Jadi apa bezanya zat dengan sifat, sifat dengan zat? Apa yang dikatakan sifat, apa yang dikatakan zat? Apabila kamu memahami akan diri kamu sendiri melalui sifat-sifat itu sendiri, secara automatik kamu akan dapat kenal zat. Kalau kamu mengenal zat tanpa melalui sifat, kamu tidak akan kenal. Apabila kamu mengenal sifat itu sendiri, secara automatik kamu akan dapat mengenal zat itu sendiri. Barulah kamu akan tahu zat walaupun wujud itu macam mana sekalipun. Barulah kamu tahu akan satu kedudukan itu sendiri. Barulah kamu akan faham. Barulah kamu akan hadam. Barulah kamu tahu macam mana yang dikatakan terucap 1000 kata, terkupaslah rahsia. Rahsia itu di sini, rahsia di dalam rahsia. Sirul alam itu sendiri dia dikatakan. Sir itu sendiri. Barulah kamu akan tahu satu dengan kedudukan. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Sekian lama terpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Sebab dia ada kata sekian lama terpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Macam mana yang kita nak kena faham? Macam mana yang kita kata bedahkan tadi, apa diri itu mencari dalam perjalanan itu sendiri. Ni dia dah ada kata sekian lama terpisah, akhirnya bertemu. Kamu bertemu dengan diri kamu sendiri. Sebenarnya nak cerita di situ, pengalaman kamu itu sendiri, iaitu perjalanan kamu. Apa perjalanan kamu menuju ke Tuhan, dan apa pengalaman kamu bertemu Tuhan. Setiap manusia itu ada pengalaman yang tersendiri. Setiap manusia itu ada pengalaman kerohanian itu sendiri. Jika seseorang itu mempunyai ilmu, tidak ada pengalaman kerohanian, itulah orang yang terlalu banyak membaca. Tetapi apabila seseorang itu ada ilmunya dan dia ada pengalaman tentang itu, maka dia akan tahu selok-beloknya, jatuh, perit, sakit, sedapnya semua macam mana. Di sini yang kita nak kena faham. Sebab dia ada kata sekian lama terpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu. Apa yang dikatakan mengenang dosa? Nak kata dosa ni, maksud dia adalah kesilapan, iaitu perbuatan kita yang terdahulu. Perbuatan kita terdahulu ni macam mana? Dari sudut yang kita nak kena faham tentang akan diri itu sendiri, mengenang dosa. Dosa ni iaitu kesilapan kita tak tahu akan diri kita sendiri, kita tak kenal akan diri kita sendiri, kita terlalu banyak mencari di luar, lupa pada diri sendiri. Itulah dosa pada seseorang itu, kesilapan diri dia, dia tidak akan kenal diri dia. Itulah yang dia katakan dosa. Di situ kita nak kena faham apabila yang dikatakan mengenang rindu. Macam mana yang dikatakan mengenang rindu? Sebagai contoh, seseorang itu mempunyai pengalaman kerohanian, tetapi bila dia mengenang balik apa perjalanan dia sebelum ini,
Itu yang dikatakan rindu. Betapa indahnya perjalanan seseorang itu sendiri. Dia punya perjalanan itu, apa yang dia mencari itu, apa yang dia mencari, apa yang dia ingin cari akan sesuatu itu, barulah dia akan faham. Dan lepas tu lirik dia ada kata pula, dan ternyatalah cintaku yang satu. Apa yang kita nak kena faham di sini? Barulah kita faham sebenarnya yang kita terlupa diri kita sendiri. Macam mana lirik dia ada kata mengenang dosa, mengenang rindu, kita lupa diri kita sendiri. Lepas tu kita ingat dalam perjalanan kita sebelum ini macam mana. Rupanya tu kita sedari sebenarnya yang kesedaran kita ini, cinta itu ada pada diri itu sendiri, kekasih itu sendiri, ada di dalam diri kita sendiri. Yang mencari itulah yang dicari. Macam mana yang dikatakan yang mencari itu yang dicari? Ini yang kita nak kena faham betul-betul. Macam yang dia ada katakan, dan ternyatalah cintaku yang satu. Bagaimana itulah kita sedar sebenarnya dalam diri kita ni ada apa. Biasanya di dalam diri kita ini sebagai manusia yang Tuhan menciptakan terlalu sempurna, terlalu sempurna. Kita nak kena faham dalam diri kita ni sebenarnya ada kasih sayang ni, iaitu dia ada dalam diri kita ni ada zat, patut ada sifat, patut ada asma, patut ada af'al. Di sinilah barulah kita sedar rupanya kasih sayang Tuhan itu tidak pernah terkecuali, tidak pernah meninggalkan seseorang itu, walaupun kita pernah mendusta akan diri kita sendiri, walaupun kita telah pernah bermaki-makian Tuhan itu sendiri. Rupanya Tuhan sesekali pun tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang kata Tuhan ini tidak sayang kita. Kita saja yang mengatakan Tuhan ini telah meninggalkan kita, Tuhan tak ada, tak itu, tak ini. Tetapi kasih sayangnya, zat, sifat, asma, af'alnya tidak pernah sesekali pun meninggalkan kamu. Di sini kamu nak kena faham betul-betul kedudukan, barulah kamu akan mengerti rupanya ternyatalah cintaku yang satu. Yang satu tu lebih berharga benda ini daripada emas sebenarnya. Kalau kamu memahami sebenarnya, kalau kamu faham rupanya sehelai bulu roma ini teramat ternilai, barulah kamu akan tahu dia punya satu kedudukan. Barulah kamu akan faham dia punya macam mana kan zat, sifat, asma, af'al. Di sini yang kita nak kena tahu apa yang dikatakan zat, apa yang dikatakan sifat, apa yang dikatakan asma, apa yang dikatakan af'al. Barulah kita tahu akan satu kedudukan. Barulah kita faham sebenarnya apa yang dia nak menyampaikan akan diri itu sendiri. Mengapa kita diadakan di sini? Mengapa kita diadakan di sini? Untuk apa kita di sini sebenarnya? Untuk menyatakan akan daku. Aku menciptakan akan sesuatu itu untuk mengenali daku. Jadi kamu nak kena faham apa yang dikatakan sesuatu itu. Barulah kamu akan tahu satu kedudukan yang sangat harmoni, dan terlalu harmoni dan harmoni. Di situ yang kita nak kena faham. Barulah kita akan faham dirinya. Dia ada katakan sekian lama tapi seakhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Inilah dia sebenarnya. Barulah kita faham sebenarnya diri kita ini yang kita mencari, yang kita melakukan amal soleh sekalipun sebenarnya untuk menyatakan cinta yang satu. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Lirik yang seterusnya, kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih zahir dan batin, setelah ku sedari cintamu yang abadi. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Ada kata kekasih awal dan akhir, kekasih zahir dan batin, setelah ku sedari cintamu yang abadi. Apa yang kita nak kena faham? Yang macam mana yang dikatakan kekasih awal dan akhir, kekasih zahir dan batin, setelah ku sedari cintamu yang abadi. Sebagaimana lirik yang kita katakan sebelum ini, dia dah ada kata ternyata cintamu yang abadi. Di sini kita nak kena faham. Bila kita dah faham yang dikatakan ternyatalah di sini, nyatanya di sini zat, sifat, asma, af'al, barulah kita tahu satu kedudukan. Dia dah ada kata kekasih awal dan akhir, kekasih zahir dan batin. Di sinilah yang dikatakan zahir dan batin. Yang awal, yang akhir. Apa yang dikatakan awal dan akhir? Sebab dia dah ada kata yang awal, yang akhir ni yang sebagaimana yang dikatakan nuraini, rohani, insani, rabbani. Macam mana yang kita tahu sebelum ni. Di sini yang dikatakan nuraini ni apa? Awal Muhammad. Yang di sini dia kata akhir Muhammad. Insani dia kata zahir Muhammad. Robani dia kata batin Muhammad. Di sini yang kita nak kena faham dengan satu kedudukan, iaitu anasir Muhammad itu sendiri, Muhammad Rasulullah itu sendiri. Barulah kamu akan faham dengan satu kedudukan yang dikatakan ilmu ma'rifatullah, iaitu mengenal akan dirinya sendiri, iaitu mengenal Allah Ta'ala. Di sini bila kita tahu kekasih awal akhir ini berada di mana, iaitu dia berada dengan
satu ciptaan yang tidak pernah sia-sia, iaitu Tuhan menciptakan manusia itu sendiri. Dalam surah At-Tin pun ada mengatakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya dia menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Di sini yang kita nak kena faham, dengan satu kedudukan barulah kita tahu dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Barulah kita akan tahu. Dan lirik dia ada katakan, setelah ku sedari cintamu yang abadi. Terlalu abadi di sini, tidak ada cacat celah sekalipun. Barang siapa yang mengatakan Allah menciptakan dengan satu cacat celah sekalipun, sebenarnya itu adalah kefahaman mereka itu sendiri. Kefahaman mereka itu ada cacat. Bagaimana yang kita katakan orang yang dikatakan orang kelainan upaya itu macam mana? Tidak ada beza sekalipun, walaupun dia mereka berlainan, tetapi di dalamnya tidak pernah sekali cacat celah. Di situ kita nak kena faham, di dalamnya itu tidak pernah cacat, iaitu yang dikatakan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Macam mana yang kita tahu sifat-sifat Tuhan itu, iaitu 7 sifat makna, 7 sifat makna yang di dalam itu. Sebenarnya Tuhan itu memandang yang di dalam, di luar itu Tuhan sekali tidak memandangkan, tetapi dengan cermin yang di luar itu menzahirkan tajallinya Tuhan itu sendiri. Di situ yang kamu nak kena faham betul-betul, barulah kamu sedari cintamu yang abadi. Di sini yang kita nak kena faham, dengan betapa solidnya di sini, betapa terangnya, betapa jelasnya Tuhan itu menyayangi seseorang itu. Di sini tidak ada terkecuali, tidak ada beza pangkat sekalipun, warna kulit sekalipun, tidak ada bezanya kamu itu mempunyai agama ataupun tidak. Sebenarnya Tuhan itu terlalu menyayangi seseorang itu. Sebab tu ya dia ada katakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Setiap surah pun ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang kita nak kena faham. Sebagai contohlah, kita ambil dengan satu kisah. Dengan satu kisah ini ada seekor burung. Burung itu mempunyai bulu yang tersangat-sangat indah. Ada manusia yang terlalu tersangat tergoda dengan bulu-bulu itu. Dia sanggup nak mencuri burung itu sendiri. Apabila dia nak ingin mencuri burung itu, maka dia telah lupa apa yang ada keindahan dalam dirinya sendiri. Dia lupa apa yang ada di dalam diri manusia itu. Dengan bulu-bulu itu sendiri, dia tengok dengan bulu itu sendiri dia macam mana. Dengan burung-burung itulah, dengan bulu-bulu dia, burung itu sanggup mencabutkan bulu itu dengan sedikit demi sedikit untuk meninggalkan kesan-kesan yang keindahan itu sendiri, supaya dia tidak dapat dicuri, yang tidak dapat merosakkan itu sendiri. Dengan manusia, dengan memandangkan dengan bulu itulah manusia sanggup mencuri burung, hanya semata-mata dengan bulu itu sendiri, bukan kerana burung itu. Begitu juga dengan manusia. Dengan bulu-bulu itulah sebenarnya manusia itu dengan terlalu menggoda di luar. Kerana apa? Manusia hanya nampak di luar. Sebenarnya keindahan itu berada di dalam diri manusia itu sendiri, iaitu keindahan yang ada di dalam diri itu sendiri. Sebab tu dalam surah Ar-Rahman, dia sebanyak 31 kali telah menyatakan nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Di sini kita nak kena faham, nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Sebanyak 31 kali dia telah berulang dalam ayat tersebut. Di situ yang kita nak kena faham. Tetapi dalam kisah ni, kenapa manusia nampak di luar, dia sanggup mengambil? Kerana apa? Dia buta mata hati di sini. Walaupun dia mempunyai mata, tetapi dia buta mata hati di sini kerana dia tidak nampak apa yang berada di dalam dirinya, lebih indah daripada bulu-bulu itu sendiri. Kerana mereka tidak memandang wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah kamu melihat aku di dalam diri kamu itu lebih indah? Di sini yang kita nak kena faham. Dengan keindahan itulah sebenarnya manusia tidak ada membuat kerosakan. Dengan keindahan itulah manusia tidak ada nak menipu, menzalimi diri mereka sendiri, tetapi mereka yang tidak tahu keindahan dalam diri mereka, sebab itulah mereka membuat kerosakan. Di situ yang kita nak kena faham. Dengan keindahan itu, beruntunglah mereka yang mempunyai keindahan, yang mereka melihat keindahan itu sendiri. Rugilah mereka yang tidak memandang keindahan itu yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di sini jelas yang kita nak kena faham, engkaulah kekasih awal dan akhir, engkaulah kekasih zahir dan batin setelah ku sedari cintamu yang abadi, iaitu diri kamu sendiri. Inilah keindahan-keindahannya. Beruntunglah mereka yang melihat keindahan itu yang berada pada diri mereka sendiri. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Tak ku harap, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi, kerana kau lebih mengerti. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Sebab dia ada kata tak ku harap, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi, kerana kau lebih mengerti. Apa yang kita nak kena faham sebenarnya di sini? Sebagai contoh, macam mana kita katakan tadi dalam lirik ni, apa yang kita bedah akan diri kita sendiri. Kita dah tahu yang macam mana yang dikekasih awal dan akhir. Bila kita dah tahu ini, kita dah tak peduli apa yang terjadi. Walaupun bulan jatuh ke bumi, dah tak peduli. Sebab kita dah tahu ini lagi indah, ini lagi
best lah orang kata. Lagi inilah yang sebenarnya. Walaupun kita dapat benda yang luar, lama-lama benda itu akan meninggalkan kita, akan menyakiti diri kita sendiri. Tetapi diri kita ini apabila kita tahu dia sesekali tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, tak pernah menyakiti kita, diri inilah sebenarnya. Apabila kamu mengenal diri. Sebab tu kita nak kena kenal diri. Bila kita telah mengenal diri kita, diri ini tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Walaupun kita pernah melupakan dia beribu-ribu kali, pernah bertahun-tahun kita tak kenal diri kita. Jadi di sini yang kita nak kena faham, apabila kamu telah mengenal diri itu sendiri, barulah kita tahu betapa indahnya dia di situ. Sebab tu dan lirik dia ada kata, tak ku harap, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan ada bidadari, tak ku mimpikan lagi. Jadi di sini yang kita nak kena faham, dengan satu kedudukan, barulah kita tahu sebenarnya dia macam mana. Yang dia katakan tak ku harap, tak ku peduli ni macam mana. Walaupun dia ada kata di sekeliling kita ini telah apa yang ada pun kita dah tak peduli. Walaupun suara yang ramai pun mengata kita pun kita dah tak peduli. Apa nak terjadi pun jadilah. Kita dah tak pedulilah benda tu. Sebab tu ya dia ada katakan tak ku harap, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi. Sebab kamu dah tahu akan diri kamu sendiri. Kamu dah tahu yang mana kan, yang dikatakan khadim, yang dia manakan baharu, yang kamu dah tahu muhaddas tu macam mana. Di sini yang kamu nak kena tahu betul-betul. Dengan satu kedudukan, kamu dah tahu lah yang mana khadim, mana baharu sekali. Kamu dah tahu lah sebenarnya macam mana. Dah tak peduli. Walaupun dia ada kata dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi. Walaupun lah secantik-cantik bidadari tu datang kepada kamu pun, kamu dah tak peduli. Kerana apa? Itu masih lagi dengan satu kedudukan. Itu masih lagi bermakam. Kamu nak kena tahu dengan diri kamu ini yang tidak ada makam. Di sini yang kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu. Apabila kamu dah tahu akan diri kamu, dah tak pedulilah apa sekalipun. Apa yang ada pada diri kamu, kamu terimalah seadanya. Inilah yang dikatakan Allah redha akannya. Di sini yang dia nak katakan, barulah kita faham dengan satu kedudukan. Bila kamu tahu benda ini, sebenarnya kamu itu tidak memiliki apa-apa, barulah kamu akan faham yang dia katakan, beruntunglah mereka melihat keindahan itu sendiri. Dan dia ada katakan lagi, bahagialah mereka yang mengetahui akan hakikat diri mereka sendiri. Barulah kita tahu benda itu macam mana dengan satu kedudukan. Barulah kita tahu sebenarnya diri itu macam mana, diri ini macam mana. Dia tidak sesekali pernah meninggalkan kamu. Berbahagialah mereka yang mengetahui akan diri mereka sendiri. Beruntunglah mereka yang tahu sebenar-benarnya, tidak ada rugi sekalipun. Sebenarnya diri inilah yang menolong kamu. Sebenarnya diri inilah yang memperbaiki diri kamu sendiri, susah senang kepada kamu sekalipun. Barulah kita tahu sebenarnya. Beruntunglah kamu itu tidak memiliki apa-apa. Kerana dengan tidak memiliki apa-apa, itulah yang tidak pernah kehilangan meninggalkan kamu. Barulah kamu akan faham kamu itu tidak memiliki apa-apa, tetapi beruntunglah kamu yang tidak kehilangan apa-apa itu. Barulah kamu akan faham benda itu macam mana dengan satu kedudukan. Barulah kamu akan tahu yang macam mana yang dikatakan kadim, macam mana yang dikatakan baharu. Barulah kamu akan mengerti, tak ku mimpikan lagi kerana engkau lebih mengerti. Sebab kamu dah mengerti lah. Kamu itu tidak memiliki apa-apa, tetapi kamu tidak kehilangan apa-apa sekalipun. Itulah dia sebenarnya yang lirik dia nak sampai. Baik, itu saja bedah lirik Kekasih Awal dan Akhir yang dinyanyikan oleh Jamal Abdillah. Liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Sebenarnya yang dikatakan kekasih awal dan akhir ni macam mana? Kekasih zahir dan batin ni macam mana? Kamu nak kena faham macam mana? Nurani, rohani, insani, robani macam mana? Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad ni macam mana? Kamu nak kena faham. Yang dikatakan nurani, rohani, insani, robani dengan satu kedudukan zat, sifat, asma, af'al. Dengan diri kamu itu sesekali tidak pernah meninggalkan kamu, walaupun kamu pernah melukakan hati diri kamu sendiri, tetapi dengan kasih sayangnya tidak pernah sekalipun terkurang. Kamu nak kena faham itu sendiri. Macam saya katakan tadi, kamu itu tidak memiliki apa-apa, tapi kamu tidak kehilangan apa-apa itu. Beruntunglah mereka melihat keindahan dalam diri mereka sendiri, yang tidak memandang di luar, yang tidak pernah merosakkan akan diri mereka sendiri. Jangan kamu membutakan mata hati. Walaupun kamu buta pada mata, tapi jangan sesekali buta pada mata hati kamu. Barulah kamu akan faham, barulah kamu akan tahu dengan satu kedudukan, sebenarnya kekasih awal akhir itu adalah pada diri kamu. Pandanglah dengan betul-betul, dengan terlalu kasih sayang itu kekasih awal dan akhir yang ada pada dalam diri kamu. Barulah kamu akan faham, barulah kamu akan berkasih-kasih dengan kekasih itu sendiri. Barulah kamu faham yang macam mana yang dikatakan dengan satu kedudukan. Itu saja. Baik, apa pun yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.